Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Dia masih memberikan kepada kita peluang untuk kita datang ke rumahnya, dan sebentar lagi insya-Allah kita akan menunaikan solat fardu Jumaat secara berjemaah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita sedia maklum, satu dunia sekarang sedang diuji dengan wabak ataupun dengan pandemik COVID-19, yang dengan datangnya wabak ini, dengan datangnya keadaan ini menyebabkan kita semua jadi panik, dan kita semua, kehidupan kita juga sedikit sebanyak menjadi berubah. Apa yang dahulunya kita dapat lakukan seperti biasa, pada hari ini kita tak dapat lakukan seperti biasa, seperti mana yang telah kita lakukan dahulu. Semasa dulu kita dapat menaikkan solat dengan rapat nafas, tetapi mengikut keadaan sekarang, supaya kita dapat mencegah penyakit ini, kita solat dengan jarak-jarak. Dulu kita solat tanpa perlu ada pakai mask, pakai pelitup muka, dan pergi ke mana-mana pun kita tak perlu pakai pelitup muka. Tapi sekarang pergi mana-mana kita pakai pelitup muka. Baik, dalam keadaan sekarang ini, maka kita disarankan supaya mengikuti prosedur atau SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kalau kita lihat satu sudut, iaitu ini ikhtiar yang sedang dilakukan, ikhtiar dari sudut kesihatan. Tetapi sebagai orang beriman, kita semua perlu ada keyakinan dalam hati kita bahawa apa yang berlaku ini ialah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat. Apa yang berlaku sekarang sebenarnya, kalau kita tengok, semua ujian daripada Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Dan dalam bahasa Arab, ujian ini disebut dengan nama bala. Bala, kita biasa sebut bala. Bala itu terjemahnya ujian daripada Allah Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahawa Allah akan sentiasa uji kita. Allah beritahu di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah kata kami pasti dan pasti dan pasti. Ayat tu kalau kita terjemahkan, dia ada dipanggil takkid. Takkid di mana penekanan daripada Allah Ta'ala. Kalau kita terjemahkan ikut ayat itu, terjemah dia walanabluwannakum, kami pasti dan pasti dan pasti. Mana Allah pasti. Apa dia Allah kata kami pasti dan pasti dan pasti uji kamu. Akan sentiasa uji kamu. Bisyai'in minal khawf, dengan takut. Wal ju'i, bisyai'in minal khawfi, takut. Wal ju'i, lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfusi, jiwa. Wal thamarat, dan buah-buahan ataupun hasil pendapatan, hasil bumi. Tapi Allah kata wa basyiril sabirin, berilah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, bila mereka ditimpa musibah,
mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita bahawa Allah pasti uji kita. Sekarang ini dari tukis dan turun naik balik. Mungkin kalau kita melihat dari sudut asbabnya, kita mungkin boleh tuding jari kepada sekian-sekian asbab. Kita boleh kata ini sebab dia, ini sebab dia. Dan tak dinafikan kalau dari segi logiknya mungkin ada kelogikan dalam asbab tersebut. Tetapi sebagai orang beriman, satu sudut yang lain ialah kita melihat lebih dari itu, apa yang berlaku ini ialah ujian dari Allah Ta'ala. Dan dalam Al-Quran sendiri Allah SWT mengajarkan kepada kita, bila kita diuji oleh Allah dalam ujian sekarang ni, banyak orang yang hilang pendapatan. Ada yang hilang pendapatan, ada yang pendapatannya ada tetapi berkurangan, tak macam dulu. Pergerakan pun jadi susah, kita pun jadi takut. Bila diuji macam ni, pendapatan bila berkurangan, salah satu ujian yang akan datang juga ialah takut. Kita akan takut dengan masa depan. Apa nak jadi nanti, apa nak jadi, nak makan apa, nak makan apa, nak makan apa kita nak dapatkan. Tetapi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai orang beriman, dalam ayat tadi Allah mengajar kepada kita, bila kita diuji, apakah dia perkara yang paling utama dituntut daripada kita. Perkara yang paling utama sekali ialah kita kembali kepada Allah. Itu yang paling utama. Kita semua sebagai umat Islam perlu kembali rujuk kepada Allah Ta'ala. Kerana itu Allah kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita di milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kita kembali. Jadi dalam ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ada lafaz raji'un. Raji'un memberi makna rujuk. Rujuk mana apa? Rujuk kembali. Jadi dalam ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah mengingatkan kepada kita bila kita diuji oleh Allah Ta'ala, perkara yang paling besar, paling utama, paling penting ialah kita semua kena kembali pada Allah Ta'ala. Kembali pada Allah macam mana? Iaitu pertama, iaitu dengan kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam tempoh ini sewajarnya, sepatutnya kita lagi penting untuk kita jauhkan diri daripada maksiat. Dalam tempoh ini sewajarnya ialah lebih lagi dituntut kepada kita untuk kita datang ke rumah Allah Ta'ala. Tetapi dengan menjaga SOP-nya, dengan menjaga SOP penjarakan dan juga kita pakai pelitup muka, tetapi dalam situasi ini lebih lagi penting untuk kita kembali ke rumah Allah Ta'ala. Kita penuhkan rumah Allah SWT dengan menjaga prosedur yang ditetapkan. Tetapi dalam situasi ini kita lihat pula secara umum sekarang ini masjid-masjid kalau kita lihat sebenarnya makin berkurangan. Sedangkan tempat yang paling kuat untuk menarik rahmat Allah ialah masjid. Datang ke masjid itu tarik rahmat Allah SWT. Masjid ini sebab rahmat. Kerana itu kalau kita lihat di dalam kitab sirah, bila Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, bila Nabi SAW sampai di kota Madinah, bagi dia sampai di Madinah, waktu itu di Madinah ada satu wabak yang sedang tersebar. Wabak itu demam. Ramai orang terkena demam sampai Madinah. Bila Nabi sampai Madinah, Nabi SAW singgah di Quba beberapa hari. Mula-mula Nabi masuk Madinah, Nabi duduk di Quba. Dalam kitab sirah bagi tahu Nabi duduk Quba 4 hari. Ketika di Quba apa Nabi buat? Nabi SAW telah bina masjid. Masjid yang Nabi bina, kalau kita lihat tak macam kita sekarang. Zaman tu masjid aircon tak ada, kipas tak ada, karpet tak ada, tanah di pasir, dan dia punya dinding dia ialah daripada batang-batang kurma. Lepas tu, lepas 4 hari Nabi SAW duduk di Quba, Nabi buat masjid yang pertama dalam Islam di Madinah. Nabi pun bergerak pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, apa Nabi buat? Waktu tu Masjid Nabawi tak ada lagi. Perkara yang pertama sekali Nabi SAW buat di Madinah ialah Nabi SAW telah membina Masjid Nabawi. Perkara yang kedua Nabi buat, Nabi saudarakan antara Muhajirin dan Ansar.
Ada lagi yang lain Nabi buat. Nabi nombor 3 Nabi buat di Madinah. Nabi telah membuat perjanjian dengan Yahudi Madinah. Kalau kita lihat daripada apa yang Nabi SAW buat, kita dapat teladan iktibar bahawa perkara yang paling besar bagi umat Islam ialah kembali ke masjid. Bukan dalam tempoh ini kita kosongkan masjid. Sekarang kalau kita lihat, saya kuliah di banyak masjid di Seremban. Ini saya sampaikan secara realiti yang berlaku sekarang. Realiti yang berlaku sekarang yang kita lihat ialah bilangan orang yang datang ke masjid kurang berbanding bilangan sebelum berlakunya wabak ini. Sewajarnya sepatutnya dalam keadaan ini, sesiapa yang sihat, kalau tak ada apa-apa gejala, datang ke rumah Allah Ta'ala, jangan kosongkan rumah Allah SWT. Kerana masjid ialah tempat yang paling kuat untuk tarik rahmat Allah. Rahmat lawannya azab. Azab yang datang ialah ini ujian yang datang ni azab. Dan lawan bagi azab ialah rahmat. Di mana sebab kerahmatan, maka kita perlu datang dari situ, kembali kepada Allah SWT. Tetapi yang saya sebutkan dengan semua dengan menjadi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, oleh pihak MKN dan KKM, kita menjaga perkara SOP tersebut. Tetapi jangan kita putuskan diri kita daripada rahmat Allah SWT. Dan juga dalam tempoh ini sewajarnya kita bersatu, umat Islam bersatu. Kerana bila umat Islam berpecah, pecah juga ialah azab akan datang ke Allah Ta'ala. Kita bersatu di atas kalimah Allah Ta'ala, di atas kalimah Muhammadur Rasulullah, itu umat Nabi Muhammad SAW. Bila kita berpecah belah, bila kita bergaduh sesama kita, kutuk mengutuk, caci mencaci, maka ini lagi datang azab Allah, bukan datang di rahmat Allah SWT. Maka kita terus diuji dan diuji dan diuji. Kerana kita bukan datang kepada rahmat Allah, tetapi kita pergi datang kepada azab Allah SWT. Oleh itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, dalam situasi yang kita semua dalam keadaan ketakutan ini, yang kita pun tak tahu, baru-baru ini pun kes berlaku di Ampangan yang dekat dengan kita pun dah mula takut apa yang berlaku. Tetapi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, jangan lupa kita ada Allah Ta'ala. Kembalilah kepada Allah, penuhkanlah masjid, datanglah ke masjid. Bukannya saf masjid makin berkurang, tetapi saf masjid sepatutnya lebih penuh. Bukan hanya penuhkan masjid ketika solat Jumaat, tetapi juga pada waktu solat berjemaah. Dan juga tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai penutup pada tazkirah Jumaat ini, pada dekat lagi 2 minit tinggal. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada mengajar kepada kita beberapa amal untuk tolak azab Allah. Apa dia amal itu? Iaitu banyakkan istighfar. Istighfar juga ialah tolak azab Allah dan akan tarik rahmat Allah Ta'ala. Kerana itu dalam tempoh ni banyakkan istighfar. Dalam Quran ada bagi tahu istighfar ni kita kena banyakkan, tetapi apakah waktu yang paling baik untuk istighfar? Iaitu sebelum subuh. Oleh itu sebelum subuh, kalau sebaiknya kita bangun tahajud, ataupun sebagai contohnya bila kita datang solat subuh, dalam tempoh tunggu waktu antara solat azan dan solat subuh, banyakkan istighfar. Istighfar amalan yang begitu kuat tolak azab Allah Ta'ala. Asbablah, itu amalan. Sebenarnya hari ini kita pakai pelitup muka, itu ikhtiar. Kita solat jarak, itu ikhtiar. Tetapi jangan kita lupa, amalan juga ikhtiar. Amalan ni kita istighfar, banyakkan selawat, itu pun ikhtiar. Bahkan ikhtiar itu begitu kuat untuk tolak azab Allah. Pelitup muka, ikhtiar. Solat berjarak, ikhtiar. Kita tak salam, tak sentuh, itu ikhtiar. Itu pun ikhtiar, tak dinafikan. Tapi ada ikhtiar lebih hebat. Ikhtiar yang lebih hebat ialah dengan kita menjaga amal kita. Banyakkan istighfar dan juga banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tempoh ini. Dan satu lagi, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, perempuan tak ada, terbiasa dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sebagai penutup, para ulama ada ajar kita, tapi ini bukan hadis, tapi para ulama ada ajar kita satu amalan untuk menarik rahmat daripada Allah Ta'ala. Ini bukan hadis, tetapi amalan para ulama yang diamalkan di Yaman dan juga di Mekah.
Iaitu membaca zikir Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129 kali dalam tempoh satu hari. Sebaiknya zikir ini diamalkan selepas solat subuh. Jadi ini satu amalan, boleh juga kita berikhtiar dengan amalan ini, iaitu setiap hari sebaiknya, bukan semestinya, sebaiknya kita membaca zikir Ya Latif 129 kali. Niatkan Allah jauhkan kita segala benda azab ini. Sebaiknya dibaca selepas solat subuh. Ya Latif, Ya Latif. Niatkan Allah jauhkan kita di bawah babak ini dan juga musibah yang lain 129 kali setiap kali selepas solat subuh sebaiknya. Semoga apa yang disampaikan Allah beri bagi kita manfaat dunia dan akhirat, dan Allah Ta'ala jauhkan kita dari musibah ini. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.